Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pak Pelajar? Kita teruskan sesi pembelajaran kita dengan melihat masih lagi tema 1 berkaitan dengan masyarakat. Kali ini kita lihat masyarakat maritim, iaitu masyarakat yang berkaitan dengan aktiviti kelautan. Mari kita sama-sama melihat apa dikatakan sebagai masyarakat maritim di Portugal pada abad ke-16 dan juga abad ke-17. Teruskan bersama saya, Suka Sensei. Bila kita nak menjelaskan tentang definisi masyarakat maritim, pertama kita boleh jelaskan dari segi masyarakat maritim itu berdasarkan kepada kedudukannya. Sebab dalam masyarakat maritim, kedudukannya dari segi geografi ataupun penempatan di sekitar lembah sungai, di pesisiran pantai, menyebabkan masyarakat itu menjalankan aktiviti yang bersifat kelautan. Kedua, berkaitan dengan jenis kegiatan yang dikatakan sebagai kegiatan maritim. Misalnya, aktiviti yang berasaskan aktiviti kelautan, perdagangan, membuat kapal, menangkap ikan, mengumpul hasil laut, menjadi seorang pelayar, pelaut, nahoda, pedagang ataupun nelayan. Jadi semua aktiviti itu berkaitan dengan aktiviti kelautan. Sebab itu kita panggil mereka sebagai masyarakat maritim. Dan satu lagi dalam masyarakat maritim ini, kita boleh kaitkan dengan kemudahan yang membolehkan mereka menjadi masyarakat maritim. Misalnya, mereka memiliki pelabuhan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Sebab pelabuhan itu penting. Ada pelabuhan, ada kapal, membolehkan aktiviti pelayaran itu berlaku. Kemudahan ini juga berkaitan dengan tempat menyimpan barang ataupun gudang yang membolehkan kegiatan perdagangan, entry port dan sebagainya dapat dilaksanakan. Ini berkaitan dengan aktiviti maritim. Jadi kegiatan selanjutnya dapat dilakukan oleh masyarakat maritim. Ini berdasarkan kepada kedudukan, jenis kegiatan yang mereka usahakan serta kemudahan yang mereka ada di pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai, di teluk yang terlindung daripada angin monsun dan sebagainya. Okey, ini dipanggil kegiatan maritim itu berkembang. Ini melalui aktiviti penerokaan dan penjelajahan, aktiviti perdagangan yang membawa keuntungan, yang membawa perkembangan ekonomi kapitalisme. Ini bermula dengan ekonomi merkantilisme, kemudian ekonomi kapitalisme, dan ini membawa kepada apa dikatakan sebagai aktiviti penjajahan. Jadi kuasa-kuasa barat ini mereka boleh keluar. Mereka boleh keluar daripada bumi mereka sebabkan mereka memiliki kapal. Ini kapal yang besar, yang berkeupayaan, yang mempunyai teknologi untuk sampai lebih cepat. Tidak bergantung kepada angin semata-mata, dan ini membawakan mereka boleh pergi jauh, membawa muatan yang banyak dengan kapal yang besar dan sebagainya. Maka berlakulah pada waktu itu apa dikatakan sebagai ekspedisi penjelajahan dan penerokaan ke dunia baru yang akhirnya membawa kepada episod penting dari segi sejarah berdasarkan pada perkembangan masyarakat maritim ini, iaitu penjajahan. Bila satu kuasa besar menjajah negara lain yang lebih kecil dengan tujuan untuk menguasai bahan mentah dan juga pasaran, untuk mendapatkan pasaran baru yang tetap. Itu adalah perkara penting yang menjadi asas kepada apa dikatakan sebagai masyarakat maritim. Jadi Portugal merupakan satu kuasa maritim. Portugal merupakan kuasa maritim yang berupaya untuk pergi ke tempat lain, ke dunia baru bagi mereka. Seperti di China, di India, di alam Melayu, di Afrika dan juga di Amerika Selatan dan juga Amerika Utara. Itulah dia masyarakat maritim. Masyarakat maritim bermaksud masyarakat yang memberikan tumpuan utama terhadap kegiatan perdagangan dan juga kegiatan yang berkaitan dengan laut. Masyarakat maritim memerlukan sebuah pelabuhan yang dilengkapi dengan pelbagai-bagai kemudahan
seperti bekalan air, tempat tinggal, tempat menyimpan barang dan juga kawasan untuk berjual beli. Itu akan penting. Ini yang menjadi asas kepada sebuah masyarakat maritim. Pelabuhan ini akan dilengkapi dengan berbagai-bagai kemudahan dan juga masyarakat Portugal berjaya membina sebuah empayar perdagangan serta menguasai jalan perdagangan di lautan Hindi selama lebih daripada 1 kurun. Jadi masyarakat Portugal berjaya menjadi perintis dan meluaskan kekuasaan mereka kerana tidak perlu bersaing dengan pihak lain di Eropah pada waktu itu. Pusat perdagangan hanya didirikan di kawasan pantai sahaja, bukannya di kawasan pedalaman. Sebab Portugal biasanya dia akan mengambil kawasan pelabuhan, kawasan utama yang perlu mereka kuasai. Mereka hanya mahukan penempatan membina koloni di pelabuhan-pelabuhan sahaja. Dia tidak mengambil keseluruhan kawasan itu. Contoh di Goa, di Melaka sahaja, tapi bukan Empire Melaka. Itu yang dilakukan oleh kuasa Portugal. Okey, Portugal bukan negara Eropah yang paling awal memulakan penerokaan dan juga pelayaran ke dunia luar ataupun ke dunia baru dipanggil oleh mereka. Jadi Asia Tenggara, China, India, Eropah, kawasan Eropah yang lain dan juga di Amerika Utara, Amerika Selatan, bagi mereka adalah dunia yang baru yang mereka belum sampai. Jadi orang Portugis yang mendiami semenanjung Iberia mempunyai keluarga kerabat diraja yang mempunyai cara-cara yang sangat tinggi serta minat mereka untuk menggalakkan para pelayar mencari jalan ke dunia baru. Okay, itulah permulaannya. Ini sebuah masyarakat maritim di Portugal. Mari kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya masyarakat maritim di Portugal. Pertama, dari segi kedudukan geografi, lokasi ataupun penempatan penduduk di Portugal menyebabkan mereka menjadi satu kawasan maritim. Kedua, disebabkan oleh peranan Peter Henry yang menggalakkan aktiviti perkapalan, aktiviti maritim dan sebagainya. Yang ketiga, disebabkan oleh perkembangan kapitalisme di mana kekayaan pada itu berdasarkan kepada modal. Dan keempat, penemuan baru yang menggalakkan aktiviti kelautan di Portugal. Dorongan daripada pengembara terdahulu dan juga kejayaan yang dicapai oleh pelayar-pelayar Portugal juga menggalakkan aktiviti maritim di Portugal. Dan pada waktu itu wujud kestabilan politik di Portugal. Ini yang menyebabkan mereka dapat menjadi satu kuasa baru. Ini kuasa yang merintis penerokaan dan penjelajahan ke dunia baru melalui jalan laut. Dan satu lagi faktor yang membawa kepada kemunculan masyarakat maritim di Portugal adalah perang salib antara Kristian dan Islam. Ini membawa kepada berlaku pertembungan dari segi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan satu lagi faktor penting adalah berkaitan dengan perkembangan Renaissance di Eropah. Ini telah membawa perubahan besar kepada kelahiran sebuah masyarakat yang dipanggil masyarakat kelautan, itu masyarakat maritim di Portugal. Faktor pertama yang melahirkan Portugal sebagai kuasa maritim ataupun wujudnya masyarakat maritim di Portugal disebabkan oleh kedudukan geografi Portugal. Pertama, Portugal dikelilingi oleh lautan Atlantik. Ini kalau pelajar lihat peta ni, jelas Portugal ini dikelilingi oleh lautan Atlantik. Yang membolehkan, menggalakkan mereka untuk menjalankan aktiviti kelautan. Kedudukan geografi Portugal ini juga memberi kelebihan di mana mereka memiliki pelabuhan-pelabuhan yang baik, yang terlindung daripada tiupan angin, tofan dan sebagainya. Jadi pelabuhan yang ada waktu itu selamat, terlindung daripada ombak dan sebagainya. Misalnya pelabuhan Lisbon, pelabuhan Zagreb, Lagos misalnya di sini. Di pelabuhan-pelabuhan yang muncul ini menggalakkan aktiviti kelautan. Dan kedudukan geografi ini juga disebabkan oleh keadaan pantainya yang panjang, berteluk dan terlindung yang saya katakan tadi, memberi
memberi keselamatan kepada pelabuhan secara semula jadi. Dan kalau kita lihat kedudukan Portugal ini juga berada di semenanjung Iberia, yang memberi kelebihan kepada aktiviti kelautan kepada masyarakat Portugal. Jadi keadaan ini membolehkan pelabuhan-pelabuhan di Portugal itu seperti pelabuhan Lisbon menjadi pusat pengedaran dan pengumpulan hasil-hasil dagangan daripada Eropah dan juga daripada Timur, ataupun dikenali sebagai pelabuhan entry port. Dan satu lagi yang penting dari segi kedudukan geografi itu, kalau kita lihat pantainya yang panjang ini juga berhampiran dengan laut dan memudahkan aktiviti perkapalan dijalankan. Dan kedudukan ini sangat sesuai, membolehkan pelabuhan-pelabuhan yang wujud di Portugal ini menjadi pusat pengagihan bahan mentah ataupun barang dagangan, ataupun dikenali juga sebagai pelabuhan entry port untuk kawasan Eropah dengan kawasan-kawasan lain. Ini sama ada di Timur seperti China, India, Asia Tenggara, dan juga daripada Amerika Latin, Amerika Utara pada waktu itu. Satu lagi faktor penting yang membolehkan wujudnya masyarakat maritim di Portugal adalah keadaan yang stabil dari segi politik di Portugal pada waktu itu. Jadi Portugal telah bangkit sebagai satu kuasa maritim, di mana Raja Portugal pada waktu itu telah memberi tumpuan kepada kegiatan maritim. Raja-raja daripada dinasti Alves memberi galakan kepada rakyatnya untuk menjalankan aktiviti kelautan ini sebagai pelayar, sebagai nakhoda, sebagai pedagang dan sebagainya. Jadi negara Eropah yang lain pada waktu itu berada di keadaan yang tidak stabil, seperti Sepanyol dan Itali yang tidak bersatu, Belanda menghadapi masalah dalam negara, manakala England dan Perancis sedang berperang, itu perang 100 tahun. Jadi ini memberi peluang kepada Portugal muncul sebagai kuasa maritim yang menjadi perintis dalam usaha mereka untuk pergi ke timur melalui jalan laut. Ini melalui jalan laut sebab jalan darat dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Okey, menjadi kestabilan politik yang wujud di Portugal pada waktu itu menjadi kelebihan kepada Portugal untuk menjadi satu kuasa maritim yang merintis kepada penemuan jalan laut untuk ke timur. Sampai ke timur, daripada Portugal ataupun daripada Lisbon ke Tanjung Pengharapan dan akhirnya sampai ke India. Daripada Bartolomeu Dias kemudian diteruskan oleh Vasco da Gama dan akhirnya sampai ke India dan diteruskan lagi oleh Lopez de Square yang sampai ke Melaka. Okay, itu adalah disebabkan oleh kestabilan politik yang wujud di Portugal. Satu lagi perkara yang membawa kepada wujudnya masyarakat maritim di Portugal adalah peranan seorang tokoh yang penting, iaitu Putera Henry ataupun dikenali sebagai Henry the Navigator. Beliau adalah seorang saintis dan juga bekas tentera salib. Beliau telah menubuhkan institusi ataupun akademik laut di Sagres. Di sinilah lahirnya ramai pelayar dan jurumudi yang berpengetahuan. Jadi di bawah pemerintahan Putera Henry ataupun dikenali sebagai Henry the Navigator ini, Kerajaan Portugal telah menjadi kuasa maritim yang terunggul di Eropah pada abad ke-15. Melalui penubuhan akademik laut di Sagres, beliau telah mengundang, menjemput ahli pelayaran, pakar matematik, kartografi serta astronomi ini dari luar untuk memberi tunjuk ajar ataupun mengajar pelaut Portugal. Jadi dari gerakan dan dorongan ini telah menggalakkan aktiviti kelautan ini di kalangan masyarakat Portugal pada waktu itu. Jadi tujuannya adalah untuk menguasai kekayaan di benua dunia baru seperti di Afrika dan juga mencari Prester John dan dipercayai adanya sebuah kerajaan Kristian di bahagian lain, terutamanya di Eropah. Ini selain daripada Eropah, terutamanya seperti di Afrika ataupun di Asia. Jadi Portugis telah menguasai rangkaian-rangkaian pelabuhan seperti di Kepulauan Madeira dan juga di Cape Verde. Jadi semua ini memberi
satu peluang ni kepada Portugal untuk meluaskan aktiviti kelautannya. Pelayar-pelayar berjaya menaluki Kepulauan Madeira 1419 dan juga Azores tahun 1427. Jadi pelayar-pelayar Portugal ini telah menguasai pelabuhan-pelabuhan yang ada di Afrika dan beberapa bahagian lain di dunia, seperti di Goa nanti dan juga di Melaka. Ini dikuasai oleh Portugis untuk meluaskan aktiviti perdagangan mereka. Ini semua memberikan sebab penting yang melahirkan masyarakat masyarakat maritim di Portugal. Dan kalau kita lihat, salah satu kelebihan kemajuan dari segi aktiviti kelautan di Portugal ini juga disebabkan oleh mereka memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang kelautan. Ini sebuah masyarakat yang berliterasi, yang memiliki ilmu tentang kelautan. Ini menjadi pelayar, menjadi pembina kapal, membaiki kapal. Ini semua itu adalah kepentingan dari segi ilmu. Dan semua itu wujud dalam institusi ataupun akademik yang diwujudkan oleh Putera Henry pada waktu itu. Ini yang memberi latihan dan juga kemahiran kepada masyarakat maritim di Portugal. Satu lagi faktor penting yang membawa kepada wujudnya masyarakat maritim di Portugal adalah kejayaan dan pencapaian oleh pelayar-pelayar Portugal. Selepas kebangkitan Putera Henry pada tahun 1460 atau 1460, orang Portugal telah menjelajah lebih jauh lagi. Pada tahun 1487, Bartolomeu Dias ini telah berjaya sampai ke bahagian paling selatan benua Afrika, iaitu Cape of Good Hope. Dan pada tahun 1497, Vasco da Gama berjaya mengelilingi Tanjung Pengharapan dan meneruskan pelayarannya ke pantai timur Afrika menuju ke Madini. Dan di sini Vasco da Gama telah meminta pertolongan pelayar Arab untuk memandunya menyeberangi lautan Hindi menuju ke India. Jadi Vasco da Gama telah tiba ke Kalikat India pada tahun 1499 dan mendirikan tugu peringatan pelayarannya dari Eropah ke timur. Vasco da Gama kembali ke Lisbon pada tahun 1499 dengan kapal yang syarat dengan muatan barangan berharga dari timur. Kejayaan tersebut menemui jalan baru ke timur menggunakan jalan laut, dan ini digunakan sepenuhnya oleh Raja Manuel pertama untuk menawan Kalikat. Ini sebagai langkah permulaan untuk menjajah kawasan di timur. Di Melaka pada tahun 1509, Lopes de Esquerra telah dihantar untuk menyerahkan surat daripada Portugal kepada Sultan Melaka bagi membenarkan pedagang Portugal berdagang di Melaka. Namun, saudagar-saudagar dari Gujarat telah memaklumkan kepada Sultan Melaka, dan seterusnya saudagar-saudagar Portugal ini telah mendirikan pangkalan perdagangan di Ceylon, Melaka, Jawa ataupun dikenali sebagai Kepulauan Rempah. Jadi semua tindakan tersebut membuktikan kesungguhan Portugal dalam menguasai perdagangan rempah yang membolehkan mereka menguasai aktiviti perdagangan yang melalui jalan laut, sebab jalan darat dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Antara pelayar-pelayar Portugal seperti yang saya nyatakan tadi, seperti Bartolomeu Dias pada tahun 1497 telah melakukan aktiviti penjelajahan sehingga sampai ke selatan benua Afrika, iaitu Cape of Good Hope. Dan pada tahun 1497 Vasco da Gama sampai ke Tanjung Pengharapan. 1499 Vasco da Gama juga sampai ke Kalikat di India. Dan pada tahun 1509 Lopes de Esquerra sampai ke Melaka. Ini antara pelayar-pelayar Portugal yang berjaya mengharumkan nama Portugal dan seterusnya membuka jalan untuk ke timur melalui jalan laut. Dan inilah permulaan kepada selepas ini ekspedisi kelautan ini dibuat oleh kuasa-kuasa barat yang lain seperti Belanda, British, Spanyol dan Perancis untuk menjelajah ke dunia baru bagi mereka. Jadi misalnya dalam ekspedisi ini salah seorangnya adalah Vasco da Gama dengan 180 orang anak kapal dan juga 40 buah kapal telah terlibat dalam ekspedisi untuk mencari jalan laut ke timur oleh pelayar-pelayar Portugal pada waktu itu. Di Brazil, Portugal berjaya membawa hasil hutan seperti kayu kayan,
dan juga bahan pencelup. Selain itu, Portugal juga membuka ladang tebu, menjalankan penanaman tembakau serta menternak lembu dan kuda. Jadi kesemua hasil tersebut telah didagangkan dan memberi keuntungan kepada Portugal. Dan pada abad ke-17, emas telah dijumpai pada tahun 1693 di selatan Brazil. Dan ini telah meningkatkan lagi pendapatan pedagang Portugal. Menjelang abad ke-16, kapal-kapal Portugal sentiasa berlayar ke timur menggunakan Tanjung Pengharapan, dan kapal-kapal Portugal ini telah membawa pulangan rempah ratus, lada hitam, sutera dan juga batu permata. Portugis ataupun Portugal berhasrat untuk menguasai perdagangan rempah kerana pada abad ke-15 pedagang Islam telah menjual barangan dari timur kepada pedagang di Venice, Itali dengan harga yang mahal. Jadi perdagangan Venice pula sebagai orang tengah telah menjual barangan tersebut kepada pedagang Eropah yang lain dengan harga yang mahal. Portugal melantik Casa da India atau House of India untuk menguruskan perdagangan Portugal di luar negara pada abad ke-16. Casa da India ini berjaya memonopoli perdagangan lada hitam, kulit kayu manis dan bunga cengkeh serta mengenakan cukai sebanyak 30% ke atas keuntungan pelbagai aktiviti perdagangan yang lain. Semua ini telah mengembangkan kegiatan ekonomi kapitalisme oleh Portugal ini dalam usahanya untuk meluaskan dan membesarkan Empire Portugal ini melalui penguasaan ke atas pelabuhan-pelabuhan utama dengan membina koloni ataupun pertempatan mereka ini untuk menguasai perdagangan di kawasan itu. Satu lagi faktor penting yang melahirkan masyarakat maritim di Portugal adalah disebabkan oleh perkembangan Renaissance. Dari Renaissance ini, perkembangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali sebagai Enlightenment di Eropah, ini telah membawa perubahan besar kepada masyarakat Eropah. Dengan pengaruh Renaissance misalnya, telah melahirkan fahaman-fahaman baru, misalnya dari segi konsep humanisme, kemanusiaan, ataupun dari segi konsep-konsep lain seperti individualisme, di mana mereka mementingkan apa dikatakan sebagai kepentingan diri sendiri, dan juga berlakunya apa dikatakan sebagai sekularisme, sifat yang lebih kritikal dan juga melihat sesuatu dengan lebih rasional ataupun rasionalisme. Ini semua merupakan pengaruh daripada idea-idea baru yang lahir daripada perkembangan Renaissance di Eropah, dan semua ini telah menyebabkan keinginan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka lahirlah masyarakat yang berliterasi, ini masyarakat yang berpengetahuan, yang merupakan satu perkara yang penting dalam melahirkan sebuah masyarakat maritim di Portugal. Keinginan mereka untuk mendalami ilmu dan untuk mendalami sesuatu benda yang baru, dan keinginan mereka untuk mempunyai semangat ingin tahu ataupun inquiry yang disebabkan oleh banyak daripada ilmu baru yang mereka perolehi. Jadi keadaan ini menyebabkan keperlunya kepada kepentingan sains dan teknologi yang sangat penting dari segi perkembangan aktiviti perkapalan, membaiki kapal, bela kapal dan sebagainya. Semua tu bergantung kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Dan satu lagi daripada pengaruh atau perkembangan Renaissance ini juga yang saya katakan tadi, membawa kepada keinginan yang tinggi ataupun semangat ingin tahu ataupun inquiry. Ini di mana mereka telah mula ingin untuk meneroka dan menjelajah ke dunia baru, dan mereka tahu ada kerajaan, ada barang dagangan, ada bahan yang mereka perlukan di Timur, di Afrika dan juga di Amerika Selatan ataupun Amerika Utara untuk mengembangkan lagi ekonomi negara mereka. Jadi perlunya kat situ semangat ingin tahu untuk menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, sama ada di Timur ataupun di Amerika Selatan ataupun di Amerika Utara, dan juga membuat kajian yang berkaitan dengan bentuk muka bumi, iklim dan cuaca satu tempat ini untuk disesuaikan dengan keperluan masyarakat maritim di Portugal.
Satu lagi faktor penting yang membawa kepada munculnya masyarakat maritim di Portugal adalah berlakunya perang salib. Perang salib di Eropah di antara orang Islam dan juga Kristian menyebabkan berlaku beberapa perkara penting. Pertama, dari segi lahirnya satu fikiran yang lebih terbuka dan perubahan gaya hidup orang Eropah. Ini mereka tidak lagi terkongkong dengan kekacauan politik di mana berlakunya peperangan antara mereka sesama Kristian, tetapi mereka telah menemui satu musuh yang baru yang lebih kuat, iaitu Islam. Jadi ini telah memberikan satu pertembungan budaya antara Kristian dan Islam, dan peluang ini telah memberi mereka mengenali peradaban dan budaya antara satu sama lain. Akibat dari perang salib ini juga telah melahirkan keinginan untuk menimba ilmu dalam pelbagai bidang seperti astronomi, geografi, matematik, sains dan juga perubatan daripada orang Islam. Dan mereka telah pergi ke Baghdad misalnya untuk mendalami ilmu-ilmu yang terdapat di kalangan orang Islam. Ini semua membantu dari segi perkembangan aktiviti kelautan di Eropah yang mereka perolehi hasil daripada perang salib antara orang Islam, antara Kristian dan juga Islam pada waktu itu. Dan mereka berlayar ke timur untuk mendapatkan barangan yang berharga. Semua itu berpunca daripada keinginan mereka bersaing antara satu sama lain untuk menguasai perdagangan pada waktu itu. Seperti yang saya katakan tadi, perdagangan melalui jalan darat dikuasai oleh pedagang Islam. Jadi mereka mencari jalan yang baru, iaitu jalan laut sebagai alternatif untuk bersaing dengan pedagang-pedagang Islam. Itulah yang menggalakkan mereka menjadi seorang pelaut ataupun menjalankan aktiviti kelautan. Penemuan-penemuan baru dalam bidang kelautan ini juga menggalakkan wujudnya masyarakat maritim di Portugal, seperti ciptaan peralatan astrolab, carta pelayaran, kompas magnetik dan juga reka bentuk kapal. Ini semua menggalakkan aktiviti kelautan. Pengetahuan mereka dalam bidang geografi dan juga ilmu pelayaran ini menimbulkan semangat serta keyakinan mereka untuk meneroka lautan luas. Kemampuan masyarakat maritim di Portugal membina kapal juga merupakan satu advantage kepada mereka untuk meneroka ke dunia baru. Alatan-alatan lain seperti kompas magnetik untuk menentukan arah pelayaran dan juga astrolab untuk menentukan longitude dan latitude untuk menentukan kedudukan sesuatu tempat itu dengan lebih tepat. Jadi semua penemuan baru ini telah menggalakkan aktiviti kelautan yang mewujudkan masyarakat maritim di Portugal. Satu lagi faktor penting yang melahirkan masyarakat maritim di Portugal adalah dari segi teknologi. Teknologi sangat penting. Ada dua teknologi. Pertama berkaitan dengan teknologi perkapalan. Bila kita sebut tentang perkapalan, aktiviti kelautan untuk bergerak ke satu tempat lain melalui jalan laut, kapal sangatlah penting. Jadi pembinaan kapal, pertama sekali melalui perkapalan, kemahiran untuk membina kapal. Mereka maju dalam bidang teknologi untuk membina kapal, dan mereka juga mahir untuk berlayar di lautan luas sebab mereka memiliki teknologi seperti teknologi membina kapal. Teknologi membina kapal ini seperti kapal yang dinamakan caravel oleh kapal yang dibina oleh pelaut-pelaut ataupun pelayar-pelayar Portugal. Di kapal yang mereka bina bernama caravel seberat sehingga 2,000 tan. Ini menggunakan dibina dengan menggunakan teknologi yang berteknologi tinggi pada waktu itu, yang membolehkan mereka melakukan pelayaran dari jarak yang lebih jauh, lebih selamat dan juga membawa muatan yang banyak. Jadi perkembangan kemahiran mereka dalam teknologi perkapalan ini membantu mereka untuk menjalankan aktiviti kelautan. Jadi kemahiran ini sangat penting, terutamanya dalam menghasilkan kapal ataupun membina kapal dan juga perahu untuk menjalankan aktiviti kelautan. Satu lagi adalah dari segi ilmu pelayaran. Mereka ada teknologi pelayaran berkaitan dengan ilmu pelayaran. Mereka juga membina akademi laut ataupun institusi kelautan seperti universiti kelautan untuk melatih
masyarakat mereka dalam aktiviti kelautan. Jadi teknologi pelayaran yang mereka dapat daripada menggunakan bagaimana untuk menggunakan peralatan yang sesuai seperti kompas, astrolab dan juga kajian-kajian kartografi berkaitan dengan pemetaan dan juga carta-carta pelayaran. Semua itu membantu mereka, menyebabkan mereka mempunyai keyakinan untuk meneroka dunia baru melalui jalan laut. Ini jadi kemahiran mereka tentang kajian-kajian yang mereka buat tentang dari segi kedudukan satu tempat. Ini berdasarkan kepada ilmu geografi ini telah memberikan satu kelebihan kepada masyarakat maritim di Portugal, dan mereka selalu diberikan latihan dan kemahiran kepada pelayar-pelayar Portugal ini. Dan setiap ekspedisi perkapalan yang mereka lalui, memang ada orang yang akan mencatatkan setiap perjalanan daripada pelabuhan Lisbon ke satu tempat. Ada seorang yang akan mencatatkan perjalanan itu dan direkodkan untuk digunakan oleh pelayar-pelayar selepas itu nanti. Yang ini akan diajar, ditunjukkan, dijelaskan di dalam akademi kelautan yang wujud di Sagres Lisbon pada waktu itu. Satu lagi faktor penting yang membawa kepada wujudnya masyarakat maritim di Portugal adalah perkembangan ekonomi kapitalisme. Kapitalisme berasal daripada perkataan capital, iaitu modal. Daripada mana datangnya modal ini? Melalui aktiviti kelautan, dia telah memberi galakan, khususnya para pelaut ini, oleh raja-raja Portugal dan ahli-ahli perniagaan yang menaja aktiviti pelayaran. Disebabkan mereka melihat keuntungan daripada kegiatan kelautan tersebut. Melalui perkembangan kapitalisme juga, dia telah menjadikan ramai pengusaha-pengusaha, peniaga-peniaga, para pedagang dan sebagainya mengaut keuntungan dan kekayaan serta mendapat kedudukan yang tinggi disebabkan kejayaan aktiviti kelautan ini. Dan biasanya kalau kita lihat di Portugal ini, perkembangan kapitalisme ini diketuai oleh raja Portugal itu sendiri, yang menguasai dan memiliki modal untuk menjalankan aktiviti dan menaja aktiviti pelayaran dan sebagainya. Jadi galakan telah diberikan untuk memperluaskan perkembangan kegiatan ekonomi kapitalisme ini, misalnya melalui kegiatan pengumpulan modal, memberikan hak milik sendiri kepada syarikat-syarikat perkapalan dan juga memberikan satu persaingan yang sihat dari segi perniagaan. Jadi tekanan kepada perkara-perkara seperti mengumpul kekayaan, menambah kekuasaan, menjaga kebajikan dan memberi peluang kepada penduduk tempatan, dan apa yang dikenali pada waktu itu yang dipanggil gold, gospel and glory. Dan gold itulah yang dimaksudkan dekat sini, iaitu mengaut keuntungan daripada aktiviti kelautan yang dimulakan oleh Portugal pada waktu itu untuk memperluaskan perdagangan antara Eropah dengan dunia yang lain, itu antara Timor, China, India dan juga Amerika Utara, Amerika Selatan dan juga di Afrika. Kesimpulan yang boleh kita buat berkaitan dengan apa yang saya terangkan pada hari ini, itu berkaitan dengan masyarakat maritim. Apakah yang dikatakan sebagai maritim? Itu aktiviti yang berkaitan dengan laut, kegiatan kelautan yang merujuk kepada aktiviti maritim. Dari perkembangan aktiviti maritim ini telah memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat maritim di Portugal. Misalnya dari segi perkembangan kegiatan perdagangan, perkembangan aktiviti perkapalan, perkembangan aktiviti penjelajahan dan juga membawa kepada penjajahan ataupun imperialisme selepas itu. Dan satu lagi perkara yang penting adalah penyebaran agama Kristian ataupun gospel. Dan pada waktu itu, sebab dalam ekspedisi perdagangan yang dibuat oleh pelayar-pelayar Portugal ini biasanya disertai oleh padri Kristian untuk menyebarkan agama Kristian ke bahagian lain di dunia. Mereka juga mula mengkristiankan penduduk-penduduk di tempat-tempat lain seperti di Sao Paulo, Brazil, Pernambuco dan Bahia, dan juga beberapa tempat di Afrika, di pelabuhan-pelabuhan lain seperti di Jepun, di Melaka dan juga di India. Ini semua disebabkan oleh perkembangan masyarakat maritim
pada abad ke-15, abad ke-16 dan juga abad ke-17. Okay, pelajar boleh, berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, pelajar boleh menjelaskan dari segi perkembangan masyarakat maritim di Portugal, menjelaskan tentang faktor-faktor yang membawa kepada wujudnya masyarakat maritim di Portugal, dan satu lagi memberikan ciri-ciri masyarakat maritim di Portugal. Jadi teruskan, jumpa lagi, kita teruskan lagi nanti untuk melihat masyarakat maritim di Jepun sebagai perbandingan dengan perkembangan masyarakat maritim di Portugal. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.